Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Pelajaran kita hari ini masih lagi dalam tema yang kelima, unit yang ke-15. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Kemudahan untuk Insan Istimewa. Siapakah insan istimewa yang dimaksudkan? Insan istimewa ini lebih merujuk kepada individu yang berbeza daripada individu yang lain. Dalam erti kata yang lain, insan istimewa ini ialah mereka yang mempunyai kecacatan atau mereka yang tidak memiliki keupayaan secara normal seperti individu normal yang lain. Atas sebab ini jugalah mereka dikategorikan dalam golongan orang kurang upaya ataupun lebih dikenali sebagai OKU. Baiklah murid-murid, untuk pelajaran kita pada hari ini, kamu juga boleh rujuk buku teks pada halaman 105. Mari kita teruskan. Seperti biasa, mari kita lihat dahulu standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula 5.3.1, memahami dan membina pelbagai ayat tunggal mengikut konteks. Seterusnya, kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini akan membincangkan aspek tata bahasa. Seperti yang cikgu telah beritahu tadi, tajuk kita pada hari ini ialah Kemudahan untuk Insan Istimewa. Jangan lupa rujuk buku teks pada halaman 105. Mari kita baca bersama-sama petikan yang ada di dalam buku teks kamu. Zahra dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk insan istimewa. Apakah maksud brosur? Pernahkah kamu lihat gambar-gambar ini? Ini ialah contoh brosur. Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Biasanya, dalam brosur juga mengandungi gambar-gambar tentang perkara yang ingin disampaikan. Mari kita lihat gambar-gambar dalam brosur yang telah dibaca oleh Zahra dan rakan-rakannya. Sekarang, mari kita lihat gambar-gambar yang terdapat di dalam brosur yang dibaca oleh Zahra dan rakan-rakannya. Terdapat beberapa kemudahan yang disediakan untuk golongan kurang upaya. Antaranya ialah lift khas OKU. Lift ini disediakan bagi memudahkan pergerakan mereka yang kurang upaya. Oleh itu, kita perlu memberikan laluan kepada mereka untuk menggunakan kemudahan yang disediakan. Pada brosur yang kedua pula ialah tentang tandas OKU. Tandas ini dibina khas untuk memenuhi keperluan golongan ini. Kalau kita dapat perhatikan pada gambar, terdapat palang besi yang disediakan bagi memudahkan mereka berpaut. Sekarang, kita lihat pula gambar pada brosur yang ketiga, iaitu kemudahan kerusi khas OKU di dalam pengangkutan awam. Contohnya di dalam LRT atau komuter. Satu ruang khas telah disediakan untuk golongan ini, terutama mereka yang berkerusi roda. Maksudnya di sini, mereka tidak perlu bertukar tempat duduk pada kerusi yang terdapat di dalam pengangkutan awam tersebut. Seterusnya, pada brosur yang keempat, Zahra dan rakan-rakannya telah membaca tentang kad diskaun OKU.
Seseorang pemegang kad OKU yang berdaftar akan menerima pelbagai keistimewaan dan kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia. Salah satu contoh, seperti dalam gambar, golongan ini akan mendapat potongan harga apabila menaiki pengangkutan awam yang disediakan. Setelah memahami brosur-brosur yang dibaca oleh Zara dan rakan-rakannya tadi, sekarang kita akan teruskan aktiviti yang seterusnya, iaitu membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula. Ayat tunggal. Tahukah kamu apakah maksud ayat tunggal? Mari kita lihat ruangan munci cilik yang ada di dalam buku teks kamu. Diberikan maksud ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat yang diberikan, Ali membasuh kasut sekolah. Yang mana Ali ialah subjek, manakala membasuh kasut sekolah ialah predikat. Kita lihat contoh lain pula. Contoh yang pertama, Aina menyiram bunga. Subjek pada ayat ini ialah Aina dan predikat ialah menyiram bunga. Ayat yang kedua, kuih kari puff ini sangat sedap. Subjek pada ayat ini ialah kuih kari puff ini dan predikat ialah sangat sedap. Mudah kan murid-murid? Sekarang, mari kita bincangkan pula ayat yang diberikan pada setiap brosur yang ada di dalam buku teks kamu. Kita perlu membina ayat tunggal dengan menyusun semula perkataan yang diberikan. Lihat contoh pada brosur A terlebih dahulu. Diberikan ayat pertama, lift menggunakan khas orang kurang upaya dalam kurungan OKU. Nampak kan ayat ini kurang gramatis. Kita perlu menyusun semula perkataan-perkataan ini supaya membentuk ayat yang gramatis, iaitu orang kurang upaya dalam kurungan menggunakan lift khas. Lihat pula ayat kedua. Khas bergerak memudahkan OKU lift. Setelah disusun semula, ayat yang betul ialah lift khas memudahkan OKU bergerak. Boleh kan murid-murid? Mari kita lihat ayat pada brosur kedua pula. Ayat yang pertama, tandas OKU di pusat beli belah terdapat. Untuk memudahkan kamu menyusun semula, kamu boleh tuliskan nombor mengikut urutan pada setiap perkataan. Contohnya, nombor 1, terdapat. Nombor 2, tandas. 3, OKU. 4, di pusat. Dan yang kelima, beli belah. Kemudian, bolehlah kamu tulis semula pada ruang yang disediakan mengikut urutan nombor tadi, iaitu terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Lihat ayat kedua pula. Sangat selesa tandas ini OKU. Agak-agak, yang manakah sesuai untuk menjadi perkataan yang pertama? Ya, nombor 1 ialah tandas, 2 OKU, 3 ini, 4 selesa dan 4 sangat dan 5 selesa. Salin semula pada ruang yang disediakan menjadi tandas OKU ini sangat selesa. Sekarang kita lihat brosur C pula. Ayat pertama yang diberikan, di dalam
awam disediakan kerusi khas OKU pengangkutan. Seperti tadi juga, kita boleh nomborkan terlebih dahulu sebelum menulis semula ayat yang betul. Ayat yang betul ialah di dalam pengangkutan awam disediakan kerusi khas OKU. Untuk ayat yang kedua, kerusi tiang di hadapan pemegang disediakan. Boleh kamu fikirkan ayat yang betul? Mari kita letak nombor terlebih dahulu. Maka, ayat yang betul ialah tiang pemegang disediakan di hadapan kerusi. Kita lihat brosur di bulang. Ayat pertama, mendapat golongan OKU diskaun kad. Agak-agak apakah ayat yang betul, murid-murid? Kita letak nombor terlebih dahulu. Ayat yang betul ialah golongan OKU mendapat diskaun kad. Ayat kedua, awam 50% tambang golongan OKU diskaun pengangkutan mendapat. Ayat ini agak panjang sedikit, tapi jangan risau. Mari kita susun bersama-sama. Letakkan nombor terlebih dahulu bagi mengelakkan ada perkataan yang tertinggal semasa kamu menulis semula ayat. Ayat yang betul, golongan OKU mendapat diskaun 50% tambang pengangkutan awam. Boleh kan, murid-murid? Baiklah, murid-murid, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Cikgu berharap agar semua murid-murid dapat faham tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Untuk latihan, kamu boleh dapatkan pautan latihan di ruangan deskripsi. Oleh itu, sekian daripada cikgu dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Oleh itu, semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye!